Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita sama-sama diberi peluang, ya, untuk berada, ya, di dalam majlis ilmu, ya. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dengan keberkatan majlis ilmu ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan, diberikan kefahaman, diberikan perlindungan, ya, dan istiqamah untuk sama-sama terus menuntut ilmu dan kekal, ya, sehinggalah, ya, di akhir hayat kita insya-Allah. Jadi sebelum, ya, kita memulakan perbincangan kita, ya, dalam wakaf iftida ini, ya, sukacitanya, ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada, ya, Datin Raja Hanaliza dan tim, ya, yang menganjur dan menguruskan program ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar, ya, di atas usaha, ya, murni mereka ini untuk mengembangkan ilmu Al-Quran, ya, di kalangan masyarakat awam seterusnya di Malaysia. Dan insya-Allah seperti mana yang telah, ya, kita maklum, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan, ya, satu tajuk yang tidak kurang pentingnya untuk sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita pelajari, ya, supaya dalam ilmu bacaan Quran kita, ya, kita dapat tingkatkan sebagai pembaca Al-Quran yang berkemahiran dan yang terbaik, ya, yang menepati tajwidnya, yang menepati wakaf ibtida'nya. Jadi alhamdulillah, ya, terima kasih juga, ya, pada semua hadirin, ya, hadirat muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita ini. Insya-Allah mudah-mudahan, ya, kita terus, ya, istiqamah berada di sini, dan insya-Allah, ya, apa yang dikongsikan ini sama-sama kita dapat, ya, manfaatkan dan sebarkan, ya, untuk kata apa, generasi, ya, anak-anak kita, masyarakat setempat kita, ya, supaya mereka tahu bahawasanya ilmu Al-Quran bukan sekadar membaca sahaja, ya, tetapi membaca dengan, ya, kaedah yang betul, membaca yang menepati seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu dengan tartil. Jadi tartil ini sangat luas,
ya, kita dah bincangkan makna tartil, dan salah satunya dalam konsep tartil ini adalah wa ma'rifatul wukuf, iaitulah mengenal waqaf dan ibtida. Jadi kalau tajwidul huruf, sebahagian ilmu yang membicarakan tentang kaedah-kaedah bagaimana untuk kita melafazkan suara huruf-huruf dengan baik dan betul. Tetapi ilmu waqaf ibtidah adalah separuh lagi ilmu yang melengkapkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran. Tadi itu bagaimana huruf-huruf pada kalimah-kalimah Quran dilafazkan. Tapi waqaf ibtidah bagaimana ya ayat-ayat Al-Quran itu ya disempurnakan yang menepati maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah akan lahirnya ya, akan terpancarnya ya sinar ya mukjizat Al-Quranul Karim bila kita mempelajari, memahami dan mengamalnya, insya-Allah. Okey. Jadi baiklah, alhamdulillah, harap semua peserta-peserta ya yang berada di sini ya diberikan orang kata apa kekuatan ya. Jadi insya-Allah mana yang tak faham nanti boleh bertanya, dan insya-Allah dengan kadar kemampuan saya, sekadar yang saya mampu, saya akan cuba ya menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan, insya-Allah. Okey, baiklah, mudah-mudahan sihat semua ya. Mungkin ada yang saya difahamkan, ada yang tak apa sihat. Jadi sama-sama kita doakan ya pada sahabat-sahabat peserta yang ada di sini ya, dengan asbab kita mempelajari ilmu kalamullah ini, Allah Taala memberi kita semua kesihatan ya dan kesembuhan, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya akan ya kita akan bincangkan diskusi soal jawab ya pada siri yang ketiga. Ya, ada beberapa soalan di sini ya. Jadi antaranya ya daripada Rashidah Abdul Rashid ya. Jadi Ustaz, Ishmam ya dalam surah Yusuf boleh dibaca raum ke? Saya rasa mungkin kita dah maklum ya. Jadi untuk Ishmam ini ya di bawah Tariq ya Imam Syatibi, maka di sini boleh dibaca dengan dua wajah ya. Pada la ta'manna kan ya, boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada dibaca dengan ishmam ataupun raum. Apa maksud ishmam? Ya, ishmam ialah memuncungkan dua bibir. Jadi la ta'manna ya, la ta'manna masih berbunyi la ta'manna, tapi ada pergerakan muncungnya bibir itu. Itulah disebut sebagai ishmam. Okey, ada satu lagi bacaan yang disebut sebagai raum. Ya, bila sebut raum, maka bacaan dengung di situ hilanglah sebab kita nak menjelaskan bacaannya yang asal, iaitu asal bacaannya la ta'manuna. Ya, la ta'manuna. Okey. Jadi yang pada nu itu, baris pada nu ya dhammah itu ya dibaca dengan raum, iaitu ya lebih kurang dalam 2/3 harakat, maksudnya tidak sempurna harakatnya ya, ada setengah dapat dibaca dengan ikhtilas ya. Kita bisa dengar dengan raum lah. Okey, jadi bagaimana untuk kita mengurangkan daripada harakat yang sebenar? Kalau harakat yang sebenar bagi dhammah adalah memuncungkan nu ya. Jadi pada raum ini jangan dimuncungkan. Itu sahajalah. La, tapi dengungnya jangan datangkan dengungnya ya, sebab baris nu itu kita nak sebut ya, tapi dengan tidak sempurna. Maksudnya jangan didengungkan. La ta'manuna. La ta'manuna. Ya, jangan baca la ta'manuna. Anu tu jangan muncul lah. La ta'manuna. Okey. Berbanding dengan ishmam tadi la ta'manna, hadirnya dengung di situ ya. Okey. Itu bagi soalan yang pertama, boleh dibaca dengan dua wajah ya, ishmam dan raum.
Boleh ya. Kemudian daripada Puan Azizah binti Abdul Aziz, dalam Quran saya waqaf Jibril ya pada surah Yunus ayat yang kedua itu perlu ibtidak. Maksud saya ulang balik dari kalimah sebelumnya. Okey, jadi kita dah belajar semua waqaf-waqaf Jibril ini bila kita telah waqaf maka jangan diibtidak dengan kalimah sebelumnya. Terus sahaja dengan kalimah yang selepasnya. Ya, boleh faham ya? Jadi bila kita waqaf sahaja, mana tanda itu dengan waqaf Jibril, ya, maka teruslah dengan kalimah selepasnya. Okey? Itu. Kemudian pada soalan seterusnya daripada Fadilah Harun, Fatahah membuka ya. Jadi okey, dia bicarakan tentang harakat ni. Ya, iaitu harakat iaitu gerakan ya, sebab huruf Al-Quran ni ada dua jenis. Satu yang harakat, satu sukun ataupun sakin. Yang sakin ini ya, apa maksud sakin? Ya, sunyi, tenang, mana tiada pergerakan. Jadi apa-apa huruf yang sakin ya ataupun sukun ataupun yang mati, mana satulah yang kita faham istilah tersebut, mana huruf tu mati, tidak menerima apa-apa baris, ataupun huruf itu bukan asalnya hidup tapi kita matikan ya, maka bila bacaannya adalah ya mesti ditenangkan, mulut tersebut tidak ada apa-apa pergerakan. Itu maksud sakin ataupun sukun. Jangan mengikut dengan baris sebelumnya ya. Jangan mengikut dengan baris sebelumnya. Dia tidak terkesan. Sakin ini tidak terkesan dengan baris sebelumnya. Dia mati dengan sendirinya, dengan zat huruf tu sendiri. Iaitu tenang. Jangan ada apa-apa pergerakan. Tak boleh kalau kita baca in kuntum. Tak boleh. Ya, yang i betul. I ya, keadaan mulutnya itu direndahkan. Ya, kasrah ni pecah ya. Dia dipecahkan, dia direndahkan ke bawah. Ya, jadi hanya pada i sahajalah, tapi pada nun yang sakin jangan diikutkan sekali. Kita bawa nun tu sekali dengan kasrah, itu yang tak boleh. Ataupun kita ikut dengan baris depan ya. Nun itu sebelumnya baris depan ya, seperti kuntum, kuntum. Sebab tu ulama apa bila baca keadaan sebegitu dengan muncungkan bibir seolah-olah ada waw di situ. Ada kaf, waw, nun. Itu yang kita hati-hati keadaan bibir kita, keadaan mulut kita ketika membaca huruf-huruf yang berbaris ataupun huruf yang sakin. Ya, sempurnakan sakinnya, sempurnakan harakatnya. Jadi fathah ini maksudnya buka. Apa buka? Keadaan bibir itu digerakkan, ya, dilebarkan ya sedikit ke kanan dan ke kiri. Ya, rahang itu dibuka. Ba, buka yang sederhana lah. Ya, bukan nganga bo, okey. Ini kita refreshment baliklah. Kalau kasrah ya rahang tadi rendahkan ke bawah ataupun bibir itu dipecahkan ya ke bawah, kasrah ni. Okey. Dhammah mudah sajalah ya, iaitu dimuncungkan. I u ba di ya bu. Okey, itu melibatkan harakat dan sakin ya pada soalan yang kedua ya. Jadi yang kedua ni kena selalu buat latihan lah, baru kita nampak. Sebab kita tak nak kalau baca Quran itu semua dengan harakat ni, itu dengan bacaan dengan ikhtilas ya, tidak sempurna harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumid. Nampak ya? Kita tak raikan, kesempurnakan harakat-harakat tersebut, maka akan jadi ikhtilas, kurangnya harakat itu ya. Sebab tidak sempurnanya keadaan mulut kita dalam membuka, memuncung dan merendahkan bibir kita ya. Okey. Soalan yang seterusnya daripada Puan Lina ya, Puan Lina Sanad. Ustaz, beri nama matan Imam Al-Khaqani. Oh ya, saya ada bincang, ada cerita sikit tentang siapa dia Imam Al-Khaqani ini, iaitu salah seorang tokoh ya, disebut sebagai tokoh pertama yang membahaskan ataupun yang menulis ya ilmu tajwid di dunia. Mana orang yang pertama lah
yang membicarakan, yang menulis tentang ilmu tajwid, iaitu di dalam matan dia, matan Khaqaniyah, ya. Jadi daripada karangan Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Mana kalau kita Google pun, kalau kita cari Khaqaniyah ni, insya-Allah jumpa, ya. Jadi matan ini dia menceritakan tentang kaedah-kaedah, ya, bacaan, ya, hukum-hukum tajwid, dan begitu juga ada sebut, ya, nama-nama imam qiraat, ya. Dan Imam Khaqani ini hidup sezaman dengan Ibnu Mujahid, ya. Siapa Ibnu Mujahid ni? Ibnu Mujahid ni adalah ulama yang pertama, ya, yang mengumpulkan qiraat itu kepada 7 qiraat. Sebab zaman Imam Al-Khaqani ini dan Ibnu Mujahid ni, qiraat pada zaman itu beratus. Kalau pergi tempat kampung ni bacanya macam ni, baca macam ni, ya. Cuma bagi orang awam dia akan rasa keliru lah, ya. Sebab apa keliru? Tak ada panduan. Kalau sekarang kita keliru, ada panduan, ada Quran qiraat dah ada dah, ya, tinggal belajar dan kata apa, jumpa guru sahaja, ya. Kalau dulu tak ada panduan. Jadi maknanya menulis secara berkitab itu, ya, secara disiplin ilmunya itu belum ada. Dan Imam Ibnu Mujahid lah orang yang menetapkan 7 qiraat. Beliaulah yang mengumpulkan 7 qiraat tu. Contohnya Imam Asim, ya, Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, ya, sampai 7 imam qiraat. Jadi manhaj 7 qiraat itu adalah daripada Ibnu Mujahid, ya. Okey. Sebenarnya banyak lagi zaman tu, tapi dia untuk memudahkan orang awam, ya, supaya ada panduan pada ketika itu. Okey. Dan kalau kita lihat seperti yang dikumpulkan oleh Imam Jazari lagi banyaklah, ya. Itu kemudian 700 lebih hijrah. Ini lebih kurang dalam 300 lebih. Pada ketika itu Ibnu Mujahid menetapkan kepada 7 qiraat. Walaupun ada orang kata apa, ulama-ulama yang membantah dalam penulisan tersebut, tapi sebenarnya, ya, Ibnu Mujahid ada sebab, ya, dia buat kenapa dengan 7 orang imam, sebab nak memudahkan orang awam seperti kita ni supaya dapat menguasai, ya, ilmu qiraat yang dibacakan yang ada, ya, pada zaman Rasulullah sampai, ya, berterusan sampai kita pada hari ini. Kita masih lagi ada lagi ilmu ni masih wujud. Okey, itu sedikit tentang Imam Al-Khaqani, ya, iaitu Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Okey, matan dia taklah panjang, ya. Ada rezeki, ada masa nanti insya-Allah kita baca sama-sama matan ni insya-Allah. Okey, yang seterusnya soalan yang keempat daripada Puan Azizah, bagaimana nak elakkan bacaan tersaktah, ya, terberhenti, ya, saktah terberhenti secara tak sengaja. Ya, mungkin, ya, ada kemungkinan sebab apa otak lambat untuk tukarkan sebutan makhraj yang baru. Okey, ini soalan. Jadi bagaimana nak elakkan bacaan saktah ni, ya? Dia sebenarnya untuk kita bergerak daripada satu huruf ke satu huruf, ya, dia memerlukan kata apa, jangan dibaca dengan suara-suara yang berat, ya, dengan sebutan-sebutan suara yang berat. Okey, sebenarnya bila kita belajar makhraj dan sifat, dia melembutkan lagi sebutan-sebutan huruf tersebut. Ya, tapi kalau kita tak belajar, maka kita akan terkesan dengan bahasa kita. Ya, kalau bahasa Melayu dengan bahasa Melayu lah. Kalau dia orang Perak, terkesan dengan bahasa Perak dia lah. Ya. Jadi dengan orang Terengganu, Kelantan masing-masing dengan terkesan dengan bahasa bunda masing-masing. Jadi bila kita baca dengan makhraj, dengan sifat, itu salah satu meringankan suara lafaz kita. Okey, bila ringan suara lafaz kita, nafas itu apa, suara yang kita baca itu bila dah ringan, nafas kita akan jadi panjang. Bila suara kita baca Quran itu dengan berat, meneran dan sebagainya, ataupun kita baca itu kita tak tahu mana kedudukan tu, kan janji keluar, janji baca, janji keluar, okey dah tu, tak boleh lagi tu, sebab dia ada undang-undang dan sistemnya, ya, dalam kita melafaz huruf-huruf Quran ni. Jadi perkara-perkara ini yang kita nak kena kuasai dengan baik.
ya, supaya jangan berat. Bila berat tu yang kadang-kadang terberhenti, ya, kadang-kadang kata apa, memang kita tak tersengaja, ya, tapi sampai bila kita baca Quran dengan sampai tak sengaja tu, patut kita upgrade diri kita. Yang paling penting, banyakkan latihan, ya. Kelancaran pun main peranan penting. Okey, sebab itu untuk lancar mata kita cekap, ya, otak kita cekap dalam bacaan Quran ni. Sebab itu orang yang baca Quran ini, insya-Allah dia takkan nyanyuk, ya. Sebab apa? Dia buka sel-sel otak tu. Sebab bila saya baca tu, otak tu berjalan, nak jaga dengung, nak jaga panjang, nak jaga pendeknya, mana wakafnya, mana nak ibtidaknya, otak tu berjalan, ya. Dan orang yang selalu melazimi dengan baca Quran ini, bukan sahajanya di yang kata apa, di akhirat itu syafaatnya dengan Quran, tapi dunia lagi dah kita dapat kelebihan tersebut, ya. Yang paling penting, kita takkan nyanyuk, otak tu takkan mati. Sebab apa? Sentiasa dihidupkan dengan bacaan Al-Quran tadi. Jadi perbanyakkan latihan bacaan Quran, okey. Jadi otak kita akan lebih cekap, ya, menyusunnya itu. Bila tengok dah tahu dah. Okey, jadi itu antaranya lah, ya, kaedah, ya, perbaiki, ringankan suara bacaan dan banyakkan latihan supaya kelancaran itu kita dapat. Okey, yang terakhir, kenapa ulama qura dalam Android? Android ni mungkin boleh terjemah dalam handphone ataupun dalam tab, ya. Bacaannya tidak pada wakaf Jibril, ya. Maksudnya di sini soalan ni dia kata qura-qura yang dia dengar dalam handphone, dalam ni dia tak ada wakaf pun Jibril kat situ, walaupun, ya, kita dah belajar situ wakaf Jibril. Jadi macam mana soalan dia? Masalah timbul, kata dia, bila kita nak belajar dengan kaedah mendengar bacaan ahli qura dalam Android ni. Apa pendapat Ustaz? Okey. Ni, ya, kadang-kadang kita belajar dengan kaedah tu, tapi bila dengar baca kan, buka YouTube, buka ni, kenapa pula dia tak berhenti? Masa tu kita kena faham lah. Okey, kita kena faham. Okey. Jadi jawapan saya di sini, jadi wakaf ini adalah ikhtiari. Wakaf Jibril termasuk dalam wakaf ikhtiari. Kita boleh pilih. Sebab tu kata Imam Al-Ashmuni, kenal Imam Al-Ashmuni, ya, salah satu ulama yang mengarang wakaf iftidak kan, dalam kitab dia Manarul Huda kan. Dia kata wal qari kal musafir. Pembaca Al-Quran itu ibarat musafir. Apa maksud musafir? Jadi wakaf itu sebagai tempat rehat lah. Nak berhenti, ada, kalau ibarat kita nak musafir ke Terengganu kan, paling jauh lah. Kalau di Sungai Besar ni jauhnya Terengganu, Johor, Kelantan. Jadi kita nak musafir. Jadi ada beberapa RNR kan. RNR ini wakaf lah, ikhtiar. Kita nak berhenti lah. Kalau kita rasa kuat, kita sambung lah. Mungkin berhenti RNR seterusnya. Dia ikhtiari, pilihan sahaja. Dia bukan wajib. Okey. Jadi dia musafir, ibarat musafir, ya. Dan kotak itu, ya, dan kotak itu adalah intihaknya. Maksudnya kotak itu adalah destinasinya. Jadi maksudnya dalam ayat-ayat Quran ini, mana-mana saja tempat wakaf itu adalah pilihan. Okey. Yang paling penting masa kotak tu, masa kita berhenti tu, sampai ke tak sampai maksud ayat tu. Ya, sampai ke tak sampai maksud ayat yang kita nak baca tu, yang Allah Taala nak dengan maksud tersebut tu, zahir ataupun tidak. Sebab tu ulama kata bila wakaf mesti, bila kata apa, kita tak ada tanda RNR ada, tapi kita tak berhenti dekat RNR, kita ke depan sikit lagi, tiba-tiba kata apa, sakit perut, nak berhenti lah kan, tiba-tiba ataupun terberhenti, mati kata apa, keretanya, ya. Jadi apa nak buat, ulang balik supaya daripada kalimah sebelumnya, supaya tidak terputus, ya. Apabila sampai tujuannya itu, ayat dan maksudnya itu tidak terputus. Okey. Jangan kita main tegur saja. Sebab bila kita wakaf, kita teruskan saja, kita dah memutuskan maksud ayat yang dikehendaki secara tak sengaja. Okey. Sebab itu sebelum ni kalau kita baca Al-Quran, ya, kita jaga tajwidnya apa semua, itu okey, bagus, cukup. Tajwid ni ibarat kelengkapan lah. Ya, kelengkapan nak musafir itu cukup semua. Ya. Okey. Jadi
dalam bacaan Quran itu begitu hal keadaan dia, wakaf iftidak ni adalah pilihan saja. Okey, cuma nak kena konsep wakaf dan iftidak tu kena betul lah, yang mana telah digariskan oleh ulama. Banyak kitab-kitab ulama yang bahaskan tentang wakaf iftidak ni, kita boleh ikut. Walaupun di antara kitab-kitab tu kata kat sini harus, ada yang kat sini kata tam. Wakaf yang sama ada kata ini adalah kafi, wakaf yang sama ada kata ini adalah hasan, tak ada masalah. Ya, maksudnya selagi masih berada di ikhtiari, teruskan, boleh kalau kita nak wakaf. Ya, supaya apa? Supaya ayatnya itu bila kita qata', bila kita putuskan bacaan satu ayat itu akan memberi maksud dan ayat yang sempurna. Kalau sebelum ni kita baca dengan tajwid, kita nak pelihara huruf-huruf dan kalimah-kalimah Al-Quran, kalau boleh lepas daripada ini, kita walaupun tak faham makna, ya, niat kita supaya ya kita baca Quran lepas ni pula supaya betul dia punya wakaf iftidak dan sempurna ayat yang dibaca, bukan sekadar pada tajwidul huruf sahaja, tetapi melahirkan makna yang sempurna, ya, yang bertepatan daripada qurra dan mufassirin. Itu yang kita belajar ni. Ya, jadi kalau kita jumpa bacaan ada yang baca tak berhenti kat sini, dia pilihan dia tidak di situ. Ya, sebab wakaf ikhtiari bukan wajib. Itu nak kena faham. Okey. Jadi yang paling penting supaya kita tak keliru, tak confuse, guru adalah rujukan dan pembimbing terbaik. Ya, walaupun orang kata kita ada YouTube, ada apa sini kan. Jadi guru tu adalah rujukan dan pembimbing terbaik. Cari guru-guru yang berkeahlian dan kemahiran yang boleh membimbing kita dalam wakaf ibtidak ni. Okey, adapun ya selainnya sebagai komplimen sahaja. Ya, apa maksud komplimen? Dia pelengkap sahajalah. Ya, sebagai pelengkap. Jadi guru tu paling ada rujukan utama dia. Okey, jadi kalau ada kita tengok YouTube apa semua tu, itu penambahan ilmu tu sebagai pelengkap sahaja, tambah nilai untuk diri kita. Tapi yang betul-betulnya ya untuk kita jazamkan lebih kefahaman kita mesti berhadapan dengan guru, ya, supaya kefahaman kita, ilmu-ilmu yang kita dapat daripada luar itu tidak tersalah faham. Itu pentingnya berguru, ya, khususnya dalam ilmu Al-Quran Karim ini, insya-Allah. Jadi rasa insya-Allah ya terjawab sudahlah diskusi untuk soal jawab siri yang ketiga. Cuma poinnya di sini Al-Quran ini siapa kata Imam Ashmuni, umpama kal musafir, ya, seperti orang yang bermusafir. Okey. Jadi macam-macam lah ya rintangannya kalau musafir ni, ya, nak pergi jauh macam-macam bekalannya nak kena ada, ya, nak kena tahu arah tujuannya, destinasinya. Jadi kita belajar ini adalah untuk kita supaya kita bila baca Quran kita dalam keadaan musafir, bekalan, persediaannya, kelengkapannya semua cukup. Dan paling penting kalau kita nak pergi Terengganu, sampai ke Terengganu. Jangan nak pergi Terengganu tapi terbabas dekat tempat lain, ya, tak sampai maksudnya. Okey, baiklah. Alhamdulillah, kita masuk pada bicara tentang kalla. Okey, pendahuluan daripada sebelum kita teruskan. Pendahuluan berkata Ibnu Al-Anbari. Ya, ini pun dinukilkan dalam kitab Manarul Huda, ya, Al-Ashmuni. Apa kata beliau? Dan daripada kesempurnaan memahami Al-Quran. Maksudnya salah satu bahagian daripada kesempurnaan untuk kita memahami Al-Quran itu adalah apa dia? Ma'arifah, ya, mengetahui al-waqf dan ibtidak, ya, mengetahui tempat waqaf dan bagaimana nak memulakan selepas daripada waqaf tersebut. Tidak mungkin, ya, tiada mungkin seseorang itu dapat memahami makna-makna Al-Quran. Ya, makna-makna Al-Quran itu tak mungkin kita dapat faham. Kehendak yang sebenar itu kita tak dapat faham, melainkan mengetahui tentang al-fawasil, iaitu tentang
potongan-potongan ayat yang sempurna. Ya, sebab itu kalau kita lihat, kalau sekarang ya, Quran sekarang dah maju ya, dah ada dah ya, penentu-penentu bilangan ayat. Kita nampak ada ayat nombor 1, ayat 2, dia tulis nombornya. Kalau zaman awal-awal ya, penulisan Al-Quran nombor pun tak ada ya. Tapi dah difawasil ya, dah ditentukan bilangan ayat ya, seperti mana yang telah mereka daripada Rasulullah ya, tentukan ini ayat ni. Cuma tinggal lagi sekarang, kerajaan sekarang dah letak nombor-nombor memudahkan kita. Kalau dulu daripada guru-guru lah, ataupun guru-guru yang menulis kitab-kitab, jadi itu sebagai rujukan mana tempat boleh berhenti, mana tempat tak boleh berhenti. Okey, cuma sekarang bila kita berhenti dekat akhir-akhir ayat itu adalah waqaf-waqaf mutlak ya, dibenarkan. Tetapi untuk sempurnanya mesti kita bertalaki dengan guru ya, ambil bacaan dengan guru, bukan sekadar ilmu tajwid, ambil ilmu waqaf ibtida'nya sekali ya. Ini penting. Banyak kita talaki, kita ambil hanya kata betulkan tajwid ya, kalau yang ambil tajwid lah, kalau qiraat dengan qiraat. Tapi sebenarnya ya, kita belajar ambil bagaimana ya, kalau ayat-ayat ni kadang-kadang guru tegur, sini boleh berhenti, sini tak boleh berhenti. Jadi mungkin ya, di situ sebagai salah satu panduan untuk kita lah ya, dalam waqaf dan ibtida'. Okey, jadi tak sempurna ya nak faham maksud ataupun faham ayat Quran, melainkan ya mengetahui al-fawasil. Al-fawasil ni salah satu daripada waqaf dan ibtida' ni lah ya. Okey. Maka inilah menjadi dalil ya, kata Imam Al-Anbari, dalil ya, hujah ya bagi kita kewajipan mengajari dan mempelajarinya. Jadi guru-guru Al-Quran kena ajar waqaf ibtida' ni ya, bukan sekadar ilmu tajwidul huruf. Jadi ilmu tajwid ni luas ya. Ilmu tajwid ni luas. Dia ada dua bahagian, satu tajwidul huruf, satu waqaf ibtida'. Jadi yang kita belajar ilmu tajwid ni adalah sebahagian, iaitu bercerita tentang panjang pendek, dengung tak dengung apa semua itulah ya, hukum-hukum ahkamut tajwid, hukum-hukum dalam ilmu tajwid ya. Tapi kita belajar yang satu lagi, waqaf dan ibtida'. Luas ya perbahasannya, bagaimana nak sempurnakan ayat-ayat Quran yang dibaca. Jadi ini ya dalil supaya kita wajib ke atas kita mempelajari ya, keadaan kalau direzekikan mengajar, kita sebarkan untuk lebih faham ya. Jadi sebagai panduan kita lah ya, supaya kita nampak ilmu ni bukan kecil. Berkaitan waqaf ibtida' ni ilmu yang besar, tanggungjawab yang besar, khususnya bagi guru-guru Quran yang ada kat sini ya. Kena betul-betul, jangan bagi faham betul-betul kepada pelajar-pelajar. Jangan nak mewakaf sesuka hati, tetapi wakaflah dengan ilmu, dengan kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama. Okey, jadi perbahasan kalla ya. Kalla mungkin ada yang dah kita refreshment baliklah ya, mungkin dah ada yang belajar. Okey. Jadi ini antara kalimah-kalimah yang pentinglah yang terdapat dalam Quran ya, yang dibahaskan oleh ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama nahwu, ulama-ulama bahasa tentang masalah pada kalimah kalla ni ya, sebab dia boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna. Okey, jadi bila pelbagai makna, tafsiran itu akan yang kata maknanya berbeza, kehendak dan ayatnya berbeza. Namun kita bagi orang awam ya, dah ditunjukkan pada kita, ada kala ini yang boleh kita baca berhenti, ada kala ini tak boleh kita baca berhenti, ada yang berbagai-bagai keadaan. Kala ini yang kita nak belajar ya, supaya kita tidak tersalah. Mungkin sebelum ni kita baca kala ada tanda waqaf, kita waqaf lah ya. Tapi kali ini kita baca dengan ilmu. Dengan orang kata pengetahuan kita apa yang kita dah belajar. Okey, kalimah kalla dalam Al-Quran ni tak banyak, ada 33 tempat sahaja. Ya, Quran yang ada kat kita ni umum ya, kita yang kena tanda sendirilah. Ya, kita yang kena tanda sendiri mana tempat-tempat waqafnya tersebut. Okey, ada 33 tempat di dalam Al-Quran dan berada di 15 surah Makkiyah. Mana dalam surah lain tak ada, surah Madani yang diturunkan di Madinah tak ada, semua pada surah-surah Makkiyah sahaja ya, yang diturunkan di Mekah.
Dan juga ya tidak ada pada separuh juzuk ya, mana 15 juzuk yang pertama pun tak ada. Semuanya start daripada 15 separuh yang kedua. Ya, daripada juzuk 16 ke atas lah ya, bermula daripada surah Maryam. Okey, para qurra berbeza pandangan pada keharusan wakaf. Ya, pada keharusan. Jadi ilmu wakaf tidak ni dia tak ada wajib, tak ada haram. Okey, dia semua harus semua. Bila harus tu pilihan lah. Ya, okey. Tapi orang kata apa? Kita nak baca Quran ini, mestilah kita nak raikan ya apa yang ulama telah gariskan dalam masalah bacaan kalla ini. Para qurra berbeza pandangan pada keharusan wakaf dan ibtidak padanya. Ya, kerana apa? Kerana disebabkan pemahaman mereka. Ya, sebab tu saya kata tadi datangnya ada 5 makna kat situ. Ya, ada 5 kefahaman di situ terhadap kalimah kalla itu sendiri. Sebahagian qurra memilih makna kalla, mentafsirkan makna kalla itu dengan makna jawapan bagi ayat sebelumnya. Bahkan ya, ada yang maksud dengan tidak sekali-kali ya. Ya, sebahagian yang lain pula dengan makna haqqan, sebenarnya, dan ada makna dengan ala. Ya, ala ya, bermaksud dengan sesungguhnya. Jadi ini, walaupun satu perkataan kalimah Arab ini, maka ditafsirkan ulama dengan apa? Dengan pelbagai keadaan. Ada yang menjawab sebelum, ada yang mentakkid selepas. Ya, jadi bila kita baca Quran, kita tak faham makna, hati-hati, ini masalah yang paling besar. Takut berubah makna seperti yang ulama dah tafsirkan Quran, sebab kita adalah kurang kuasai mungkin ya dalam bahasa Arab sebagainya. Ya, memang kekurangan kita, tapi tanda-tanda situ ya, itu yang kita pegang, dan ini yang kena belajar supaya kita tak tersalah ketika baca tersebut, supaya tidak bertukar makna. Okey. Jadi makna kalimah kalla ni lebih kurang ada 5 makna lah. Ya, dengan 5 keadaan makna. Yang pertama an-nafi, ya, penafian, iaitu dengan sebelumnya. Ya, haqqan, sebenarnya, penguat dengan ayat selepasnya menjadi penguat. Okey, ada bermaksud dengan ala, sesungguhnya, sebagai istiftahiyah, ya, pembukaan. Dan ada kalimah kalla ni boleh dengan 2 makna. Boleh dengan haqqan, boleh dengan ala. Ya, boleh berhimpun dengan 2 makna. Okey, dan yang kelima tidak berhimpun. Maksudnya bila tidak berhimpun, ni makna dia tak berhimpun. Haqqan dengan ala tu ada yang berhimpun, ada yang tidak berhimpun, 2 makna. Dia terpisah. Apabila apa dia? Selepas kalla itu terdapat hamzah berbaris bawah. Dalam kitab sebutkan, bila sebut ya maksurah ya, maknanya hamzah al-maksurah, ada hamzah baris bawah. Ya, maka tidak dinamakan dengan haqqan. Maksudnya kalla di situ yang selepasnya ada hamzah berbaris bawah, dia tidak boleh bermakna dengan haqqan, tapi dia hanya dengan makna ala sahaja. Ya, bermakna dengan ala sahaja. Jadi ini yang kita kena faham bila kita baca Quran. Ya, kalau kita silap waqaf ataupun saja-saja je nak waqaf dekat kalla tu, ya, walaupun situ tak ada tanda waqaf, hati-hati. Ya, sebab makna boleh ya berubah. Okey. Jadi alhamdulillah, kita tengok daripada sudut hukum dia, sebahagian ulama membolehkan waqaf pada kalla secara mutlak. Ya, sebagai pendapat yang itu pendapat daripada Ibnu Salar lah, ya, salah seorang guru Imam Ibnul Jazari. Namun sebahagian yang lain pula kata melarang waqaf. Ini polemik ya, antara ikhtilaf. Ada ulama kata boleh secara mutlak, ada ulama kata tak boleh secara mutlak, ya, seperti pendapat Ibnu Jundi, salah seorang juga ya bagi guru Imam Ibnul Jazari. Namun ya majoriti ulama telah memberikan perincian, iaitu ada yang boleh waqaf padanya dan ada yang tak boleh waqaf padanya, sebaliknya tak boleh. Ia adalah disebabkan kerana ada kalla yang bermakna jawapan, menjawab bagi ayat yang sebelumnya, ya, bagi kalimah sebelumnya, dan ada kalla yang bermakna haqqan, ya, dan bermakna Allah pada lainnya. Jadi ini yang kita nak tahu, bila bila bermakna dengan haqqan, bila bermaksud dengan Allah, ya, bila bermaksud dengan istiftahiyah, ya, dengan nafi. Okey.
Jadi mungkin istilah-istilah tu kita baru jumpa, itu tak apa, tak penting. Yang penting ayat-ayatnya itu kita tanda kat situ. Ya, kita bila sampai kat situ kita tahu, oh ayat ini boleh wakaf ke tak boleh wakaf. Kalau nak wakaf macam mana wakafnya. Jadi kesimpulannya, jika kita memilih membaca dengan makna haqqan, ya, apa maksud haqqan tadi? Ya, haqqan maksudnya sebenarnya, ya, iaitu menguat dengan ayat selepasnya, atau dengan makna ala, ya, sesungguhnya, okay, sebagai pembukaan atau kata pembuka, kata sambung, maka tidak boleh wakaf padanya. Ini yang kita nak faham. Ya, okey. Adapun jika memilih dengan makna jawapan bagi kalimah sebelumnya, iaitu sebagai ar-rad'u, ya, ar-rad'u tu, bahkan, maksudnya dengan bahkan, maka dibolehkan wakaf padanya. Jadi insya-Allah, nanti kalau tak faham tak apa, baca lagi kali-kali nota, nanti saya akan bagi pada pihak pengurusan, nanti boleh rujuklah, ya, insya-Allah. Okey, boleh dapatkan nanti. Okey, ini pembahagian wakaf kalla daripada 33 tempat. Ya, tak banyak pun dalam Quran, tapi kalau kita nak membaca dengan kata apa, dengan orang kata upgrade bacaan kita dengan lebih baik lagi, mengikut orang kata apa yang dikehendaki ulama, kita kena jagalah 33 tempat ni. Yang pertama, ya, elok wakaf, ya, padanya dengan suatu makna dan harus ibtidak dengan makna yang lain. Itu yang pertama, ada 11 tempat. Yang kedua, tidak elok wakaf. Maksudnya tidak elok wakaf tu tidak elok wakaf pada kalla lah. Ya, kalau elok wakaf tu elok wakaf pada kalla. Padanya dan elok ibtidak dengannya ada 18 tempat. Yang ketiga, tiada elok wakaf, ya, pada kalla, dan ibtidak pun tak boleh. Kalla tu jadi ibtidak pun tak boleh padanya, bahkan mesti disambungkan dengan sebelumnya. Ada 2 tempat. Kemudian yang keempat, elok wakaf pada kalla dan tidak harus ibtidak, ya, dengannya, maksudnya tak boleh, kalla itu tak boleh jadikan ibtidak, bahkan mesti disambung dengan sebelumnya, ya, ada 2 tempat. Ni 4 wajah bacaan ataupun hal keadaan bacaan bagi 33 tempat, ya, wakaf kalla dalam Al-Quran. Jadi bila nak jumpa, bila dah kita baca juzuk 16 sampai ke juzuk 30, jadi di situ ada terdapat, ya, tempat-tempat kalla di situ, maka hati-hati. Bukan semua kalla kita boleh wakaf dan ibtidak. Okey, jadi baiklah, hari ini yang sempat kita bahaskan iaitu adalah wajah yang pertama. Ya, wajah yang pertama. Untuk wajah yang kedua, ketiga, keempat ni kita akan sambung, ya, pada akan datang, sebab kita nak bagi pada slot praktikal bacaan, ya, surah Naba ni, ya, supaya sebenarnya bila peserta baca, bila peserta pendengarkan bacaan akan menambahkan lagi kefahaman, ya. Kadang-kadang kita rasa macam dah faham, masa baca nanti kan baru kita tahu, ya, sejauh mana kefahaman kita. Okey, jadi ini tempat yang pertama daripada 11 tempat, mana elok wakaf pada kalla, mana berhenti pada kalla dengan makna ar-rad'u, ya. Ar-rad'u ni, ya, apa, sama makna dengan bahkanlah, ya, membenarkan yang sebelumnya. Dan harus ibtidak kalla dengan makna ala pun boleh, dengan makna haqqan pun boleh. Okey, cuma bacaannya begini. Okey. Okey, bacaan tu penting. Okey, dalam kalla ni. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, pada surah Maryam, ya, 78 79. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani 'ahdan kalla. Gitu. Okey. Jadi dia akan bermaksud dengan makna rad'u kalau kita wakaf kepada, kalau kita wakaf pada kalimah kalla. Okey, ataupun kita dan harus ibtidak kalla. Cuma tinggal lagi jangan kita gabungkan masa yang sama jadi rad'u, masa yang sama jadi
ibtida. Okey. Ada dua wajah bacaan kita baca. Yang pertama tadi seperti yang saya baca tadi, Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahdan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Okey, itu bacaan yang pertama, waqaf pada kalla. Okey, yang kedua, ya, boleh dengan kalla tu dijadikan ibtida. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Itu. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Okey, itu bacaan wajah yang kedua. Yang jadi masalah jangan baca macam ni. Jangan baca macam ni. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahdan kalla kalla sanaktubu ma yaqul. Tak boleh itu. Bila dah waqaf pada kalla, wasal. Ya, sebab itu kalimah kalla dalam Quran dia berada di jumlah, berada di kumpulan kafi. Ya, waqaf kafi. Kadang-kadang ada jim tanda situ, kadang-kadang ada tanda sili. Ya, majoriti situlah. Ya, jadi maksudnya di situ berada di waqaf kafi. Jangan ulang balik bila dah waqaf pada kalla. Ataupun dia nak baca macam ni, ya, Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma. Tak ada masalah lah, sebab kalla tadi akan bermaksud dengan bila dia wakaf saja pada kalla, maka akan bermaksud ar-rad'u. Dia membenarkan ataupun bahkan ya membenarkan dengan ayat yang sebelumnya. Okey, cuma bila dah wakaf pada kalla jangan ulang baliklah. Okey, itu kaedah bacaan bagi yang pertama. Begitu juga bagi tempat yang kedua, surah Maryam. Tandakan pada Quran ya, tandakan pada Quran. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Itu kalau nak wakaf pada kalau tak nak wakaf, berhentilah pada liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim ضدًا. Yang tak boleh macam tadi itulah yang saya sebut, liyakunu lahum izzan kalla sayakfuru. Dia akan jadi bergabung dua makna kat situ. Ya, hati-hati sebab ada yang baca macam tu. Okey. Jadi hati-hati dalam bacaan kita. Kalau wajah pertamalah. Kita pilih, ya. Pada berhenti kat wakaf, sambung je terus. Jangan ulang balik. Kalau nak berhenti pada izza, berhenti betul-betul. Okey, ataupun dia nak berhenti liyakunu lahum izza kalla pun boleh, tak masalah. Tapi kalla ini bermaksud dengan ayat yang sebelumnya. Okey. Seterusnya yang ketiga, kadang-kadang dia berlaku hujung ayat dengan awal ayat ya. Kadang-kadang kalla ni duduk dalam satu ayat. Jadi sama saja kaedah bacaannya, sama saja. Hatta ni surah Mukminun ya, ayat 99 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Terus saja sambung saja. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, ataupun la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau kita wakaf kat situ lah. Okey. Kalla innaha, tak ada masalah. Okey. Cuma kena ingat jangan berhenti taraktu kalla in. Jangan kira sedap aja.
Ya, kena tahu dalam bacaan Quran ni. Nak kira sedap, okey, hati-hatilah. Kita tak nak makin baca Quran merubah qari'il Quran wal Quranil anhu, ya. Banyak baca Quran tapi Quran tu sendiri yang menghinanya sebab baca tak betul. Okey, terus yang keempat. Tak apa, jangan nak tanda pada Quran, di Quran boleh tanda lah, ya. Yang tak sempat tanda tak apa, dapatkan nota ni nanti. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Ya, atau bihi syuraka, wajah yang kedua kan, kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Okey, ya, atas pada kita memilih, ya, ikhtiar macam mana, ya, pilihan macam mana. Yang kelima pada surah Al-Ma'arij, ya, Ma'arij, wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha lagha, atau thumma yunjihi kalla innaha lagha. Oh, yang kelima surah Ma'arij. Yang keenam, ya, masih surah yang sama. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'imin kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun, atau an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Okey, begitu juga pada tempat yang ketujuh, semua 11 tempat kan. Thumma yatma'u an azida kalla innahu kana liayatina anida. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida. Okey. Kita terus tempat yang ke-8 surah Al-Muddathir. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharatan kalla bal la yakhafuna al-akhirah, atau suhufan an yu'ta suhufan munashsharah. Kita wakaf kat situ, ibtidak pada kalla. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Okey. Seterusnya surah Mutaffifin yang ke-9. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, atau qala asatirul awwalin. Itu biasa kita buat lah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang tak boleh qala asatirul awwalin kalla bal, ya, jangan baca macam ni. Okey, yang ke-10. Yang ke-10. Tanda semua nanti, ya, supaya kita baca tu dengan betul. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani kalla. Allah situ.
bal la tukrimuna al-yatim, ataupun fayaqulu rabbi ahanan, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Okay. Kemudian yang terakhir pada surah Al-Humazah. Okay. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla layunbadanna fil hutamah. Okay. Kalau yang biasa kita baca, yahsabu anna malahu akhladahu kalla layunbadanna fil hutamah. Lagi cantik bila kita baca tu kita tahu, ya, aku baca kalla ini dengan lafaz apa? Dengan makna apa? Dengan makna Allah ataupun haqqa. Jadi ini adalah 11 tempat, ya, waqaf kalla. Jika kalau kita waqaf, dia akan bermaksud ar-rad'u. Okey, dan kalau kita ibtidak pada kalla itu kita jadikan dia sebagai ibtidak, permulaan bacaan, maka dia akan berubah, akan makna dengan, ya, ala ataupun haqqa. Jadi 11 tempat ini dibaca dengan berapa wajah? Dengan keadaan 2 wajah lah, ya, pilihan pada kita. Tak ada masalah. Pada 11 tempat ini kita tandakan, okay, bacaan kita. Jadi kadang-kadang kita tak ingat, kan? Kadang-kadang kalau kita dengar YouTube apa semua, mereka sambung aja. Okey, mungkin sambung tu dengan makna yang saya kata tadi, dengan 2 wajah bacaan tadi. Ya, sama ada dia jadikan sebagai sebagai ibtidak pada kalla, ataupun mungkin ada yang baca dengan waqaf pada kalla. Jadi 11 tempat ni pilihan pada kita. Kita boleh pilih yang mana satu. Nak baca dulu Ustaz? Bacalah, ya, untuk tambahkan kemahiran. Okey. Selesai insya-Allah, ya. Nanti yang lebaki lagi tu perbahasan lagi 3 tempat, ya. Ada yang 8, yang apa nama, kalla yang 18 tempat, ya. Yang di sinilah, ya. Ada yang ketiga tak elok waqaf, ya. Ada yang elok waqaf tapi tak boleh ibtidak. Ni kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan sihatlah, ya. Terus bersama saya minggu depan, insya-Allah. Niat yang baik tu Allah Taala, ya, malaikat dah tercatat dah, ya, dah catat dah, ya, azam kita yang baik tu. Okey, saya suka ulang di sini untuk riyadhatul lisan, ya. Untuk kita mahir dalam bacaan Quran kita. Seperti saya kata tadi, kena tukar-tukarlah. Kau boleh kena main selalulah. Saya akan ulang berkali-kali hal ni, ya, supaya melekat dekat otak kita. Mana di mana pun kita nampak, orang kata apa, kalau nak, kadang-kadang bila baca Quran tu kadang rasa keras, ya. 2-3 hari, ya, kalau Quran tak dibaca pun lidah kita akan keras. Keras sangat. Sebab itu kalau orang yang stroke, ya, bel pesing, ya. Bel pesing ni sebenarnya ubat yang paling mudah, ya. Antara yang sangat membantu adalah membaca Quran mengikut makhraj dan sifatnya yang betul. InsyaAllah dia akan buka balik, ya. Dia akan buka balik, ya. Sebab tu kalau dia tak boleh lidah pendek ke apa ke, tapi bila dia usaha baca Quran tu, walaupun rangkak-rangkak, ya, tapi dia nak cuba juga baca, dia akan baiki balik. Banyak kes-kes yang di hadapan mata saya, kepala saya sendirilah, orang yang kena belpesi, stroke muka ni, ya, dalam tempoh 3 bulan 4 bulan dia boleh mula balik, ya. Boleh baca balik. Dan yang pengalaman saya sendirilah, ya, ketika umur 19 tahun kena belpesi, ya, stroke muka sebelah. Bangun-bangun tidur lepas asar tu, kenapa ni, ya, tengok air liur keluar dah. Pergi doktor tak kata ini, dia kata ada tempoh 6 bulan ke setahun boleh duduk balik, ya. Tapi kita, orang kata apa, bagaimana apa yang saya buat, susah baca Quran. Dan maksudnya dekat puasa lah, ya, nak dekat imam tarawih lah. Ya. Jadi waktu tu orang kata apa, macam mana ni dia nak jadi imam ni 2-3 minggu lagi dah imam tarawih. Jadi paksa baca Quran, paksa, ya, sebut. Jadi alhamdulillah dalam tak sampai sebulan. Dan begitu juga kaedah saya kongsikan dengan yang lain.
yang ada masalah ni sebenarnya banyakkan baca Quran. Lidah jadi lembut, ya, muka ibat sebarat awet muda lah. Makin baca Quran dia senaman wajah. Kan, antara mana saya nak makan chewing gum je. Jadi baca Quran itu juga senaman muka. Tapi kena sebut dengan betul lah, betul makhrajnya. Ya, lidahnya, ya, makhraj lidah ada berapa, ya, syafatannya, dia punya jaufnya, sebut semua. Ya, perhalusi. Dan salah satu untuk riyadatul lisan ni saya amal daripada budak lagi, ya, daripada 15 tahun lagi. Sebab saya ni bukan daripada keluarga orang kata apa mak ayah tu qori ke apa, tidak. Tapi lepas habis jahanam dong, ni masuk je, masuk tahfiz, masuk je lah, ya. Ikut je cakap ayah. Okey, dan daripada situ adik-beradik pun ikut, sampai 5 orang ikut. Okey, jadi ini kaedah yang saya gunakan bagaimana untuk saya kata apa melatih lidah supaya boleh meliuk, supaya tak berat dalam bacaan. Okey, latih lidah. Kalau tidak, lidah tu akan jadi keras, ya. A I U A U An Ani Amb Na minal mu'ni ma'i an ani an. Ya, tukar huruf lain pula. Tapi kalau boleh jangan kita tulislah. Sebab nak biar otak kita yang main, otak kita yang berjalan. Ibarat kita hafal apa, nak orang kata apa, gunakan otak. Otak kita yang menukarkan. Babi buban bani bamba naminal mubani mabi ban bani bang. Okey, gerak mulut apa semua, buka. Huruf ta, tan, ti, tu, ta. Sebelum huruf ta kita tahu dah hujung lidah mana, ya, ke pangkal gigi kan. Hadapan yang sebelah di atas. Tan, ti, kenakan. Tan, ti, tu, ta, tu, tan, tani, tambah. Naminal mutni manti tan tani tang. Jadi ini sebagai timbangan ni ikut mana kita lah, nak panjang tang mana itu perlu apa, tak ada masalah. Okey, kemudian huruf tha begitu juga, betulkan dulu kedudukan dia, jangan sebut je. Ya, kita tahu dengan ilmu tha nak sebut macam mana hujung lidah kan, dengan hujung gigi sedikit kan, lidah hujung lidah tu terkeluar sedikit, ya. Sasi, ya, sebut sasi susan sani samba naminal muslimati sani sam. Begitulah huruf yang seterusnya. Kalau huruf jim, ya, janji juja, tengah lidah kan diangkat, ya, berbetulan dengan langit yang di atas. Janji juja jujan jani jamba naminal mujni manji jan jani ja. Kemudian kalau kita rasa tak mencabarlah baca lambat ni, ya, itu cabar diri kita pula, naik setingkat lagi dengan bacaan yang sedikit, ya, laju sedikit daripada biasa, ya, bacaan secara tadwir. A I U A U An Ani Am Bana Minal Mu'ni Ma'i An Ani Am Babi buban bani bambana minal mubani mabi ban bani bang. Latih lidah macam tu. Kalau dah mahir pula, rasa tak mencabar pula ni, sudah biasa sangat tadbir ni, bosan kan, nak lagi laju boleh. Tadidu tatu dan tanita bana minal muslimati tan tanita jadi jujan jujan jani jabana minal mujani maji jani ja. Buatlah sampai pada huruf ya. Ya, tapi kaedahnya jangan sesekali kita, baik kita ajar anak murid kita apa ke, biar dia tukar sendiri. Sebab apa? Nak mendatangkan kemahiran.
Ya, memanglah susah. Mana ada orang dapat ilmu secara bermudah-mudah, tak ada. Kan kena usaha dan terus berusaha, insya-Allah. Okey. Baiklah, hari ini kita akan tengok pada lebih kurang dalam 20 minit ya, pada dia suratul Nazi'at. Minggu lepas kita dah habis kan surah suratul Naba ya. Jadi di sini saya tak ada letak tanda tanda fawasil sini ya, tanda penomboran ayat-ayat ni tak adalah ya. Tapi masih lagi baris ada kan. Jadi di sinilah masa kita nak gunakan kita punya kemahiran kita dalam waqaf iftida, pernafasan kita ya, dalam bacaan kita. Jadi kalau nafas kita panjang, sambunglah semua. Kalau nafas kita pendek, berhentilah, rehatlah ya di UNR. Jangan teruskan juga. Kan? Ini nak habis, dah tahu dah nak habis minyak, teruskan juga kan. Sampailah sampai mati kereta tu baru dia mati. Tak boleh gitu. Jadi kena plan. Kita tengok minyak kita ni berapa jauh dia pergi. 1 kilometer ke, 2 kilometer ke. Jadi kita plan. Oh, nampak RNR, berhentilah. Ya? Ataupun kita ada strategi dalam bacaan kita. Okey, ni ada 3 bahagian. Okey, ada 3 bahagian. Jadi insya-Allah saya buka peluanglah pada para peserta untuk pendengarkan bacaan. Okey, jangan takut, jangan bimbang ya. Kita pendengar untuk menambah lagi keyakinan dalam bacaan kita. Okey, ada peserta yang nak pendengarkan bacaan? Ada? Ramai ni ustazah dalam ni. Silakan. Razia Yusuf dulu ya, buka buku. Sila. Puan Marziah semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. Okey, pada huruf ra tebalkan sikit lagi. Pada huruf ra tebalkan sedikit lagi bacaannya. Fal mudabbira. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. Terus تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Terus أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى hati-hati pada zal, nampak tawallud di sikit situ. Habiskan cerita dia. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه
ayatal kubra. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Marzia. Jadi di sini kita ada keyakinan. Kadang-kadang ya sebelum ni kita rasa takut nak sambung. Ya, nak sambung tu takut. Padahal nafas kita panjang, kan? Jadi yang bila talaki suara-suara pendek kita mencungap, penat. Penat kan apa? Nak tarik nafas tu, lepas nafas. Baru berhenti NR, depan dia ada NR lagi, berhenti lagi. Bila nak sampainya? Contohnya gitu lah kan. Jadi boleh sambung, silakan. Okey. Untuk bahagian yang kedua, teruskan. Siapa yang nak pendengarkan bacaan? Alhamdulillah. Ustaz, boleh saya mula? Boleh saya Siapa cuba? ni? Kenalkan dia, saya tak nampak. Saya Suhaibah. Suhaibah. Aduh. Buka buka video. Buka video. Okey. Mula mana tadi lupa dah tua sampai bagus. Mula kat mana Ustaz tadi? Saya dah lupa. Fakadzaba wa 'asa. Fakadzaba ya. Fakadzaba wa 'asa. Ya, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzaba wa 'asa. Tsumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Okey. Kalau saya lihat daripada sudut bacaan Puan ni, nafas ni panjang lagi ni. Cuma bila waqaf saya tak nampak, tarik nafas tu saya tak nampak. Jadi takut-takut nafas itu tidak dibuang. Kali pertama Ustaz boleh insya-Allah. Jadi cuba kita kata apa, ambil langkah baru sikit. Mana nafas kita panjang, sambungkan aja lah. Okey. Ya? Saya mula Ustaz ya. Okey. Fakadzaba wa 'asa thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada faqala. Puan ada waqaf apa, ada belajar masa tu waqaf Jibril tak? Tak ada. Tak ada ya. Baru dengan Ustaz yang baru dapat itulah yang tapi belum sempat nak nak tulis lagi. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر. وقف سيده. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. boleh? فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Okey, dengar sini. Bila kita baca Quran, bila tiba-tiba kita nampak jim kan, nampak qili, apa nak buat? Sebaik-baiknya kita ra'ikan. Ra'ikan tu maksudnya kita waqaf dia. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Kita raihkan. Yang macam yang lain tadi, ada tak tanda-tanda tu? Tak ada. Bila tak ada, ya. Mana ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sambung lagi ke? Baca sampai habis ayat tu. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Hati-hati pada huruf ha ini. Huruf ni jangan ditekan ya. Jangan tekan dia melengah huruf dia. Dia tak ada. Okey tu. Wa mar'aha. Jangan wa mar'aha. Ada penekanan kat situ. Ya, kita ringankan. Sebab tidak ada sifat yang berat bagi huruf ha ni. Akhraja minha. Cuba puan daripada akhraja minha. Akhraja minha ma'aha.
ماءها ومرعاها Hmm. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى Hmm. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Alhamdulillah. Ya, berani sambut seruan ya untuk baca InsyaAllah. sambung. Dah lama Ah, Ustaz cuba nak bukan cuba. nak Terima semua kasih. kita takut-takut nak baca sambung kan. Ya. Tak masalah Alhamdulillah. nafas kita panjang. Terus. Okey. Terima kasih Terus Ustaz. bahagian yang ketiga. Terima kasih. Terus siapa nak baca? Wa burrizatil jahim liman yara. Ada siapa? Assalamualaikum Ustaz. Mana rupanya orangnya. Tolong buka video. Sekejap. Sekejap. Okey, boleh. Sekejap. Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Sila. Wa burrizatil jahim. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Tebalkan sikit. Tebalkan sikit dengung bertemu dengan huruf isti'la ni. Fa amma man tagha. Tak nampak? Tebalkan lagi. Fa amma man tagha. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Hati-hati, dia terambil nafas tu. Tarik nafas dulu. Kalau nafas ikut mulut dia cepat habis. Ya, memang dia cepat penuh perut tu. Ambil, tapi kenapa ikut hidung? Jadi udara tu dibersih sikit, banyak sikit dia simpan. Ya, tarik ke hidung. Nak mula dari mana Ustaz? Yas'alu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha. Okey, lembutkan sikit dengung dia. Fima ringankan sedikit dengungnya, ifa kiki sughra tu tengah istifal. Fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Jadi bila melibat ayat panjang, kena bertenang, tarik nafas ya, supaya tidak berlaku kata apa terambil nafas tu. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, jadi bacaan tu nampak kata apa satu-satu huruf yang dikeluarkan. Sebab apa? Suaranya cukup. Kena ulang lagi Kak Ustaz? Tak. Itu saya bagi contoh lah. Ya, untuk jaga kawalan nafas. Ya. Tak jelas ya? Yang lain okey dengar suara saya? Tak dengar suara Ustaz. Tak dengar?
Dengar tapi saya Dengar Ustaz. Dengar Dengar jauh. Ustaz. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Sudah boleh? macam tak sekuat suara. Dia makin lama dia sayup sikit lah. Bukanlah kata tak dengar langsung. Oh, okey. Kalau mungkin earphone saya ni. Okay, cuba saya buka yang tak guna earphone. Dengar tak suara saya? Dengar? Boleh lah insyaAllah. Boleh dengar? Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Baiklah, kita bincang sedikit pada surah An-Nazi'at dengan ruang masa lebih kurang 5 minit pada surah ni ya. Okey, daripada sudut kesempurnaan tajwid dalam bacaan. Okey. Tadi kita tengok daripada sudut ya, kita guna kaedah ya, nafas ya, dalam waqaf iftidaknya. Okey, masa yang sama kesempurnaan dalam kita menguruskan huruf-huruf Al-Quran itu bila dengan pelbagai ragam ya, ada dengung, ada panjang, ada pendek ya. Jadi kena hati-hati ya. Walaupun nafas kita panjang, walaupun ayat-ayat yang kita baca tu boleh sambung-sambung, tetapi tajwidnya kita kena sempurnakan. Jadi kena seimbanglah antara tajwidul huruf dan waqaf tidak. Dua-dua kena kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga dengungnya 2 harakat ya. Dia khaysyum ya, rongga hidung. Berat ya, dengungnya di berat ya, paling berat. Nazi'ati gharqa. Ra ditebalkan sebelum baris atas. Gharqa. Pertama kita baca wan nazi'ati gharqa. Berbeza dengan wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Jangan dimuncungkan wan nasyitati nashta. Ya. Wan nasyita syitati nashta. Ta pun sama yang muncung. Wan nasyita. Ya, syita. Ya, jangan dimuncung baris fathah tu ya. Kalau kita wasal wan nasyitati nashta, masuk pada waw terus bersamaan dengan dengungnya. Nashta was-sabihati sabha. Sabha tak mau ya, tak mau, seolah-olah ada hamzah kat situ, tak nak. Ringankan bunyi lantunan dia ya, lantunannya ya jangan dikuatkan. Kan bacaan dia ni adalah apa? Qalqalah apa ni? Ya, qalqalah surah kan. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqa. Jadi hati-hati pada huruf sin ni. Sempurnakan rokhawahnya, sempurnakan hamasnya, ya, sempurnakan sofirnya. Jadi sempurnakan semakhraj dan sifatnya tu kan, betul. Okey. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amrai. Kalau wasal ya, kita wasal ayat seterusnya. Amrai yawma tebal. Yawma tarjufur rajifah. Jangan kita baca yawma tarjufur rajifah. Kena tebalkan ra. Apa maksud tebal? Beratkan sebutan. Apa maksud nipis? Ringankan sebutan. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha. Banyak ada tat. Tu yang tak mau tu tawalud ya, berganak daripada ya, terkeluar daripada huruf yang lain. Okey, tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Okey. Qulubui, jaga dengung. Qulubui yawma idzin wajifah.
Okey, sama ada kita baca dengan tahqiq ke, tadwir ke, hadar ke, sama ya. Sempurnakan tajwidnya. Absaruha khashi'ah, khashi'ah, khashi'ah. Jangan moncong. Ya. Absaruha, absaruha, absaruha khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. Kalau kita wasal, أئذا كنا عظاما nakhiratan. Jadi teballah ya. Tanwin temu dengan huruf qaf ya, dengungnya ditebalkan. Nakhiratan qalu tilka idzan tak mau bunyi gitu. Idzan karratun khasirah. Fa innama hiya za صفر za فإنما هي زجرة واحدة. Jaga dengungnya. فإذا هم بالساهرة. Oke. هل أتاك حديث موسى. Sambung panjanglah ya. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Kalau wasal ada nun kecil kan ya, tuwanid haba. Okay, jika kita memilih wasal. Jika tidak ya, datangkan dengan kasrah arid pada izhab ila. Izhab, izhab, banyak yang baca begitu, hati-hati zalnya itu dimatikan, disakinkan betul-betul. Habis cerita dia. Izhab, ada pula tawalud di situ, tak mau. Izhab ila ra nipis. Ila fir'auna innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتى. Dapatkan huruf ta dulu, kha tu nanti. Kalau tidak, dia akan berbunyi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ta jadi to. Ya, fata. Lepas tu sebut kha yang mati. Ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra. Ya. Jadi begitu hal keadaannya. Kalau nak baca wasal, nak baca waqa, ibtidak di mana-mana pun, insya-Allah teruskan kalau nafas kita panjang. Okey. Kalau tak, ambillah satu ayat mengikut kadar kemampuan kita. Kalau nafas panjang, cuma hati-hati sama ada nafas panjang, nafas pendek ke, tajwid tetap dipelihara. Dengung yang tebal kena jaga, dengung yang nipis kena jaga. Ya, huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang nipis. Sebab itu adalah perkara-perkara khusus, ya, sifat-sifat yang lazim ya bagi huruf-huruf tersebut. Yang orang kata apa? Kalau kita tak tunaikan daripada surat kefasihannya tidak sempurna. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua ya di atas kebersamaan kita ya, daripada pukul 10.30 tadi sampai hampir ya pukul 12.05. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan. Ya. Jangan putus doa. Ya Allah, berikanlah aku kefasihan dalam bacaan.
Al-Quran. Jangan lupa doa ya. Syekh Abu Muzahim pun pesan kat kita ya. Jangan lupa doa, minta, sebab ini merupakan ya keizinan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu nak sebut ya, kita tak mampu nak baca ya, melainkan ya dengan keizinan, melainkan dengan pengharapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk permudahkan faham ilmu bacaan Quran ini dengan sempurna. Ya, dengan kaedah yang betul, insya-Allah. Dengan doa kita tu Allah Taala akan buka lagi pintu-pintu ilmu dan kefahaman. Jadi baiklah, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Insya-Allah jika ada apa persoalan boleh bertanya dan insya-Allah akan dibawa ya, akan didiskusikan pada minggu hadapan. Jadi insya-Allah jika tak ada, kita sama-sama doalah ya, sebagai penutup majlis kita, doa khatam Quran, okey, sama-sama kita baca, mudah-mudahan dapat keberkatan dan rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa as-solihati wa tawassaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu. warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.